Sumpahan patung pembuli. Berpuluh-puluh buah kenderaan membanjiri di sekitar kawasan sebuah sekolah rendah kebangsaan di Bandar Nilai. Arif memberhentikan keretanya di tepi padang seperti biasa. Menjemput adiknya pulang dari sekolah adalah rutin hariannya setiap hari selepas bekerja. Awal abang sampai hari ini, sapa Iskandar setelah bersalaman dengan abangnya. Hari ini jalan tak sesak sangat. Balas Arif lalu memberi isyarat ke kanan untuk meneruskan semula perjalanan. Radio kereta dikuatkan sedikit. Arif ikut sama menyanyi lagu ragaman yang diputarkan di radio. Wajah Arif yang lebih riang berbanding selalu menimbulkan tanda tanya di benak Iskandar. Amboi, happy semacam je abang hari ni. Ada apa-apa ke? Tadi Mama dengan Papa mesej abang. Mereka balik kampung sekejap tengok nenek sakit. Jelas Arif. Habis tu, kenapa pula abang happy? Bukan nenek tengah sakit. Itu yang aku malas nak cakap dengan kau ni. Aku happy bukan sebab nenek sakit. Aku happy sebab malam ni aku bebas. Bebas tahu tak? Kau jangan nak main tuduh je. Nanti aku luku kepala kau baru kau tahu tinggi rendah langit tu. Iskandar terdiam. Dia mulai resah. Kebebasan yang dicanang abangnya sebentar tadi bagaikan bala buatnya. Mana tidaknya, selama ini Arif gemar membuli dirinya. Apatah lagi semasa ketiadaan ibu bapa mereka. Teruklah aku kena bantai dengan abang aku malam ni. Baik aku masuk tidur awal. Bisik hati Iskandar. Is! Oh, Is! Kelam kabut Iskandar membuka pintu bilik setelah mendengar abangnya memanggil namanya berulang kali. Ada apa bang? Kenapa kau tak tidur lagi? Soal Arif. Is tengah tidur lah tadi. Dah abang jerit macam tu terkejut lah Is. Kalau kau dah tidur, kenapa lampu bilik tak tutup ah? Buzzer elektrik tahu tak? Takut gelap lah bang. Takut gelap? Kenapa kau takut gelap? Iskandar diam saja. Dia bimbang jika jawapannya bakal mengundang padah. Kau takut hantu Arif tersenyum nakal. Dia seperti ada perancangan. Tidak semena-mena lengan Iskandar ditarik. Kau ikut aku sekarang? Abang nak bawa Is mana ni? Iskandar pula gelisah. Namun kudratnya langsung tidak setanding dengan tenaga abangnya itu. Mahu dia terpaksa kabur. Kau takut gelap sangat kan? Mari sini. Aku aja kau jadi lebih berani. Arif menolak Iskandar ke dalam bilik air sehingga adiknya itu terjelepuk di atas lantai. Tanpa berfikir panjang, dia mengunci pintu bilik air dari luar. Abang, jangan buat Is macam ni. Lepaskan Is. Iskandar menumbuk-numbuk pintu bilik air sambil merayu meminta simpati. Kau tu anak jantan. Aku nak ajar kau untuk jadi berani. Maafkan Is. Is janji Is akan jadi berani lepas ni. Tapi tolong lepaskan Is. Is janji. Okey, kalau macam tu, inilah saat yang Arif nantikan. Dia menutup suis lampu bilik air. Serentak dengan itu, kedengaran jeritan Iskandar meminta tolong. Abang! Is takut! Tolong lepaskan Is! Hehehe. Aik! Tadi baru je janji nak jadi berani. Sekarang kenapa cakap lain pula? Soal Arif dengan sebelah keningnya terangkat. Hatinya puas mendengar raungan adiknya itu. Tanpa mempedulikan teriakan Iskandar, Arif beredar ke biliknya. Dia duduk di hadapan komputer lalu memakai fon kepala. Masa untuk main game puas-puas. Iskandar terduduk. Air matanya mengalir tanpa henti sejak tadi. Nampaknya tiada lagi guna dia menjerit minta tolong
kerana abangnya sedikit pun tidak menghiraukan rayuannya. Mama, Papa, abang boleh Is. Is takut, ujar Iskandar bersama sedu sedan. Keadaan dalam bilik air yang gelap membuatkan anak mata Iskandar membesar bagi menyesuaikan dengan persekitaran. Sedikit demi sedikit, dia boleh melihat dengan lebih jelas segenap sudut di ruangan yang sempit itu. Tiba-tiba Iskandar ternampak seperti ada sebuah patung sedang duduk memeluk lutut di penjuru bilik air. Semata jantung Iskandar kembali berdegup kencang. Dia berundur sambil mata tidak berkelip daripada memerhatikan patung itu. Tanpa disangka-sangka, patung itu mendongak. Mata mereka berdua saling bertaut. Iskandar menjerit meminta tolong sambil menendang pintu bilik air berkali-kali. Abang, tolong! Ada hantu! Sayangnya raungan Iskandar tidak dapat didengari oleh Arif. Abangnya itu sedang bermain permainan komputer dengan memakai fon kepala. Iskandar menoleh ke belakang, patung itu sudah berdiri. Kih, kih, kih. Abang! Bagai mahu terkeluar, anak tekak Iskandar menjerit. Dia semakin agresif. Dia menumbuk dan menendang pintu bilik air sekuat hatinya, namun pintu itu seakan kebal. Jangan takut, aku ni kawan kau. Iskandar semakin hilang pedoman apabila patung itu mula berkata-kata. Namun, tenaganya semakin lama semakin lemah. Tubuh Iskandar terkulai layu di atas lantai, badan dan mindanya sama-sama penat. Mari sini kawan, kita balas dendam sama-sama. Kih, kih, kih. Iskandar pingsan saat merasakan dirinya dipeluk makhluk berkenaan. Ish, haus pula tekak aku. Arif meregangkan otot. Dia melihat jam di dinding. Dah pukul 2 pagi rupanya. Cok sangat main game sampai tak terasa masa berlalu. Arif melangkah keluar dari bilik untuk menghilangkan. Sekembalinya dari dapur, kaki Arif terhenti di hadapan bilik air. Diam je budak Is ni, dah tertidur kot. Hari ni dalam sejarah lah apabila dia dah merasa tidur dalam bilik air. Hehehe. Perlahan-lahan Arif membuka kunci pintu bilik air untuk melihat keadaan adiknya. Tidak semena-mena, dahinya berkerut seribu. Arif kemudiannya membuka pintu bilik air itu seluas mungkin. Dia seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sepantas kilat, Arif memetik suis lampu. Sah, Iskandar tiada di situ. Perasaan cemas menyesak dada. Mana pula budak ni pergi? Takkanlah. Arif mendongak ke arah tingkap. Mustahil Iskandar dapat keluar melaluinya, memandangkan kedudukan tingkap yang agak tinggi dan bergril. Habislah aku. Kalau Is hilang, apa aku nak jawab dengan mama dan papa nanti? Aduh. Kini Arif mula tidak keruan. Dia mencari Iskandar di segenap ruang rumah sambil memanggil nama adiknya itu. Apabila adiknya gagal ditemui di dalam rumah, Arif segera mencapai kunci kereta. Dia mencari kelibat adiknya di sekitar kawasan perumahan pula. Otaknya ligat berfikir. Bagaimana adiknya dapat melepaskan diri tanpa meninggalkan sebarang jejak? Arif memberhentikan kereta di tepi padang permainan. Kelihatan ada seorang budak sedang duduk termenung di atas buaian. Itu Iskandar agaknya. Bisik hati Arif. Walaupun dia tidak nampak wajah budak berkenaan dengan jelas, dia amat berharap bahawa budak itu adalah adiknya. Is! Is! Arif melaung sambil berlari ke arah buaian berkenaan. Budak itu tidak menyahut. Sebaliknya dia semakin galak bermain buaian. Arif menelan liur. Baru sebentar tadi dia nampak dengan jelas ada seorang budak di atas buaian berkenaan. Tetapi apabila dia berada di hadapan buaian,
ternyata buaian itu bergerak dengan sendirinya tanpa ada sesiapa di atasnya. Tak guna. Apa dah berlaku ni? Arif cuba untuk berlagak tenang, sekalipun hatinya sedang menjerit ketakutan. Dia masuk semula ke dalam kereta dengan tubuh yang menggigil. Hatinya berbelah bahagi sama ada mahu meneruskan pencarian atau pulang sahaja ke rumah. Dek kerana mengenangkan adiknya itu hilang secara tiba-tiba, Arif memberanikan diri untuk terus mencari Iskandar. Namun, pengalaman sebentar tadi membuatkan dia tidak mahu memandang cermin pandang belakang. Dia merasakan seperti ada sesuatu penumpang belakang sehinggakan membuatkan bulu romanya tegak. Aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku, ujar Arif dengan nada berbisik tetapi tegas. Pap. Sebaik habis Arif berkata-kata, sebuah patung kanak-kanak yang separuh botak melekap di cermin kereta. Betul-betul di hadapan muka Arif. Patung itu menyeringai sambil membulatkan mata. Ah, ketepilah syaitan. Aku tak nampak jalan. Dengan penglihatan terbatas, Arif memandu pulang ke rumah dengan laju. Sebaik tiba, dia berlari lintang pukang meninggalkan keretanya. Dia masuk ke dalam bilik dan terus berselubung di dalam selimut. Seluruh tubuhnya menggigil. Dia sudah tidak sanggup untuk meneruskan usaha mencari Iskandar kala dini hari ini. Biarlah dia dimarahi teruk oleh kedua-dua orang tuanya sekalipun. Dia akan bertanggungjawab nanti. Oh Tuhan, apa benda yang aku nampak tadi tu? Arif, bangun. Dah solat subuh ke belum? Itu suara papa. Mereka dah balik ke? Arif membuka pintu mata. Sudah pukul 6.30 pagi. Cepat-cepat Arif keluar dari dalam selimut dan membuka pintu bilik. Awalnya papa dengan mama balik. Kami balik kampung kejap je. Lagipun hari ni kami kena kerja. Jelas Puan Mastura. Kamu baru bangun? Pergi solat subuh. Kejut adik kamu tu sekali. Arah Encik Bahrudin. Is. Ya. Kenapa ni Arif? Kenapa dengan Is? Kamu bully dia lagi? Encik Bahrudin memegang tombol pintu bilik Iskandar. Arif ketika itu sudah bersedia dengan sebarang hukuman yang bakal dikenakan sebaik ayahnya menyedari Iskandar tiada di dalam bilik. Habislah. Encik Bahrudin memulas tombol dan menolak pintu berkenaan. Kelihatan Iskandar sedang menyisir rambutnya di hadapan cermin. Mama, apa? Is dah bangunlah. Dah siap pakai baju sekolah dah pun. Nanti lepas solat, kita sarapan sama-sama ya? Pesan Puan Mastura lalu menuju ke dapur. Adik kamu dah siap. Yang kamu tercegat lagi kat situ dah kenapa? Bebel Encik Bahrudin terhadap Arif yang kelihatan tercengang melihat kewujudan adiknya di dalam rumah. Setelah Encik Bahrudin beredar, Arif menyusup masuk ke dalam bilik Iskandar. Abang minta maaf pasal malam tadi Is. Tapi boleh abang tahu malam tadi Is pergi mana? Macam mana Is boleh... Entah, Is bangun-bangun je dah ada kat atas katil. Balas Iskandar acuh tak acuh. Dia memerlukan masa untuk melupakan perbuatan nakal Arif terhadap dirinya malam tadi. Iskandar mengambil beg sekolah dan berlalu dari situ. Arif mengekori Iskandar, namun anak matanya menangkap sesuatu yang berada di atas almari pakaian adiknya. Kau patung semalam. Arif separa menjerit. Aku bukan sebarangan patung. Aku telah disumpah oleh seorang mangsa buli supaya membalas dendam. Jadi, setiap malam aku akan menghantui manusia yang suka buli orang lain. Ujar patung itu dengan suara yang menakutkan. Arif, kamu cakap dengan siapa tu? Encik Bahrudin tiba-tiba muncul di muka pintu. Papa, tengok atas almari itu. Ada apa? Encik Bahrudin melihat ke arah yang ditunjukkan oleh anaknya. Tak ada apa-apa pun. Kamu ni.
Kenapa pelik sangat pagi ni, ha? Kena sampuk ke? Dah. Pergi solat. Dah besar panjang pun kena suruh banyak kali je. Encik Baharudin membebel lagi. Arif akur. Dengan debaran yang masih bersisa, dia melangkah ke bilik air untuk mengambil wuduk. Wajah mengerikan patung itu sukar dilupakan. Dalam masa yang sama, amaran daripada patung berkenaan telah membuatkan dia berazam untuk tidak membuli adiknya lagi. Cukuplah dengan apa yang dia alami awal pagi tadi. Okay, kita nak tengok dia punya moral of the story. Mana? Okay, ni dia. Berbeza dengan cerpen sumpahan patung pembuli, ikatan kasih sayang antara adik-beradik diangkat sebagai tema dalam cerpen ini. Isu buli dalam kalangan adik-beradik perlu dipandang serius. Seseorang yang sering dibuli tidak mustahil boleh terjebak dengan permainan makhluk halus demi membalas dendam terhadap insan yang pernah membulinya. Apa ni, Nick? Dengar tak? Dengar Encik Amir. Ada nampak yang kita pasal rumah tu dia ada lilin tak? Ada pasal nak cerita? Yang viral yang dia rumah dia, orang ingat rumah dia terbakar. Pasal tak? Dekat Twitter kot. Ada. Tadilah saya baca ni, saya teringat cerita macam tu lah kot. Jenis moden punya, tahulah nak panggil mandrem ke apa kan, tapi dia memang benda tu memang ada lah So moral of the story, benda ni yang walaupun mungkin ni fiction daripada Iwan Riz, tapi itulah, nak tahu benar ke tak benar, yang baik kita ambil lah. So insyaAllah minggu depan punya cerita apa? Hasutan Alam Jin. So nampak Husna tunjuk bagus tu. Husna insyaAllah minggu depan rasa last week untuk live dengan korang Okay semua, terima kasih banyak. Kita akan letak kita punya IG live ni dekat IG story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.